yang masuk tempat orang, kita jangan cakap satu, jangan cakap besar. Mulut jangan celupar, itulah. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan di HTV Uppercase. Okey, bersama dengan saya Datuk Fiz Fairuz. Okey, Datuk, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Baru ni dapat tahu yang Datuk kurang sihat Katanya terkena penyakit misteri, betul ke? Okey, cerita dia sebenarnya saya syuting dekat Gopeng Perak di Sahum. Saya syuting dekat situ, saya pergi ke tempat orang asli. Jadi mungkin dekat situlah. Kalau mengikutkan kepada ustaz yang berubat tu, saya kena dekat kawasan tu lah. Saya datang ke tempat tu dan benda tu menumpang. Selama 2 minggu juga benda tu berada dalam badan saya. Jadi saya tak boleh nak makan, saya tak boleh nak minum. Banyak persepsi dekat luar mengatakan saya diet, kontrol makan sebab saya sakit. Tak. Sebenarnya benda tu ada dalam badan, dia membuatkan saya tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Jadi pernafasan saya macam tersangkut. Benda-benda tu sebenarnya bukan sebab saya diet ke, saya potong makanan ke apa ke, tak. Sebenarnya memang benda tu mengikut. Selama 2 minggu, 2 minggu dia duduk dalam badan. Selepas saya buang, alhamdulillah, dan saya kena follow up dengan doktor sebab yelah kita tak makan 2 minggu jadi gastrik. So gastrik saya dah terlalu kuat, so dia kena pantau lah. So nak mengikutkan sampai ke tahap sekarang ni pun benda ni masih ada lagi. Tapi benda itulah yang gastrik lah. Benda yang menumpang tu dah keluar kan. Menumpang, ada kelanggar pantang ke ataupun ada pergi tempat-tempat yang macam orang keras ke atau apa ke, macam mana agaknya? Kalau mengikutkan tempat kawasan tu memang keras lah. Kalau mengikutkan kawasan tu memang keras. Kalau mengikutkan kata orang situ memang tempat orang nampak pocong. Tempat. Kalau orang tahu, siapa yang tahu dekat kawasan Gopeng, Sahum, semua orang akan tahu. Tempat tu memang keras. Tapi yalah, mungkin cara saya pergi itu tidak minta izin ke apa ke, datang tak bagi salam ke apa. Itu kata petua orang kampung. Ya, sebab dia kita menjadi seorang anak seni, kita berlakon dekat mana-mana je, merata tempat kita pergi. Jadi kita tak tahu tempat tu okey ke tak okey ke. Pada saya sendirilah kan, bila kita sebagai seorang selebriti, pada semualah yang masuk tempat orang, kita jangan cakap satu, jangan cakap besar. Yang kedua, kalau boleh kita bagi salam dan minta izin kita nak bekerja. Kita nak datang nak mencari rezeki kan. Yang ketiganya, mulut jangan celupar, itulah. Itu jangan, benda-benda tu lah. Kadang-kadang kita kena hormat tempat orang. Tapi tak adalah saya datang tu saya tak hormat tempat orang, saya hormat. Sebab kalau mengikutkan kata ustaz yang mana yang ubatkan saya tu, saya baru je sampai tempat tu. Perkampungan orang asli, saya pergi tempat tu, ada benda tu macam berminat, contohnya macam tu. Dia berminat, suka orang baru baru sampai, dia nak berkenalan macam tu lah. Tapi dia duduk berkenalan tu agak lama jugalah, menyebabkan saya tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Saya rasa dekat dada saya ni macam ada orang tindih. Dia menekan saya punya pernafasan. Saya tak boleh nak bernafas dengan betul. Hati saya jadi dudak-dudak, jadi tak tenteram, jadi resah. Tak fokus kerja macam mana kalau pesawat kerja? Saya memang kerja memang tak fokus. Saya nak tidur 24 hours. Macam ada benda berat duduk kat belakang. So benda tu yang macam merisaukan Elmi lah, my wife lah. So anak-anak pun cakap, Papa kenapa Papa tak macam dulu? Papa tak nak berborak dengan kita orang. Papa tak nak main macam dulu. Dan apa? Papa sakit ke? Cakap Papa sakit. So dalam 2 minggu tu lah saya memang, dia kadang-kadang anak nak bergurau, nak main dengan saya. Saya tak pernah nak layan. Saya dah macam saya kena duduk seorang-seorang, saya termenung. So adakah benda tu juga menjejaskan hubungan dengan keluarga juga ke? Ada tak macam efek juga lah mengganggu ke apa ke? Benda tu jadi marah tau. Benda jadi marah. Saya tak boleh macam dengan family jadi marah. Saya macam anak-anak nak gurau, saya cakap pergi. Macam Amy pun macam saya tak boleh nak. Dia jadi marah, benda tu jadi marah. So wife mesti terasa kan macam kenapa pula suami aku jadi macam gini? Yes, dia yang merasai, dia yang nampak. Saya tak nampak, saya rasa benda tu macam biasa je. Tak boleh nak tegur, sikit-sikit nak melenting. Benda tu yang menyebabkan saya dia macam
rasa sedih sikit lah dengan apa yang terjadi. So dia nakkan diri tu saya balik juga kan. Kalau mengikutkan kata orang masa mungkin jugalah kan, masa saya nak pergi syuting tu dia tak benar kan. Dia kata tak payahlah dalam keadaan PKP ni, tak payahlah syuting out station, dia kata kan. Jadi saya cakap saya nak pergi je, saya nak tolong member nak syuting, tak ada orang nak berlakon, cakap kan. Terpulang lah, dia kata kan. Mungkin pada situlah dia boleh cakap mungkin keredaan seorang isteri tu kalau tak bagi suami tu macam-macam boleh jadi. Dia punya petanda macam itulah yang saya cakap. Benda ni tak, benda ni dah takdir lah kan. Dalam keadaan Allah kata nak kenalah benda ni juga. So berubat macam mana proses perubatan tradisional tu, macam mana dia bila masa ubat tu apa yang berlaku pada masa ubat tu saya datang tu ialah pada saya tak ada merasai apa-apa pun. Benda tu nak keluar ke, benda tu nak apa ke. Cuma bila benda-benda pelik lah macam darah, muntah darah tu. Tak ada. Dia kata ustaz tu cakap awak ni bukan dibuat dia orang. Memang hanya dalam menumpang saja. Tapi cara dia buat tu masa sebelum dia buat dan selepas dia buat, saya rasa sebelum tu badan saya berat sangat, kepala sakit sangat. Lepas dia buat tu saya rasa ringan, badan pun ringan. Pernafasan pun okey, perut saya dah rasa lapar balik. Sebab saya selama 2 minggu tu saya tak boleh nak makan, saya tak boleh nak minum. So jadi macam orang resah. Nak makan tak boleh, makan muntah. Kabarnya macam hampir nak putus nyawa, betul ke? Memang saya macam nak bernafas tak boleh. Sebab dia macam ada orang menekan dekat hujung hati ni. Tekan dia. Saya nak bernafas tak boleh. So saya makan muntah, minum muntah. Benda tu yang 2 minggu. Berat saya daripada 80 lebih turun kepada 76. Banyak. Berapa 7 kilo kat situ tu. 2 minggu tu banyak apa tu? Banyak. 2 minggu saya. Sebab saya tak makan langsung. Minum pun tak, makan pun tak. Saya macam lembik sangat. Saya nak tidur je. Saya cuba jugalah. Amy cakap jangan ikutkan sangat. Cakap, Saya cuba. Saya makan. Makan boleh, makan. Lepas itu kan dia naik. Dia naik. Macam ada orang tekan kan. Tekan suruh keluar balik. Tu yang makan lepas 1 jam tu saya keluar balik. Habis semua keluar. Saya tak nak push. Kalau push takut nanti muntah tu akan jadi berdarah. Tekakkan luka apa semua kan. Jadi nak macam mana kena reda lah bagi dia keluar macam tu, jangan push. Kalau tidak lagi teruk. Berhati-hati ataupun macam mana agaknya lepas ni? Kena tengok dulu juga ke tempat syuting ke atau macam mana? Kalau nak ikutkan, saya memang berhati-hati. Saya pergi mana-mana pun saya akan berhati-hati. Pergi mana-mana saya akan, yalah kata orang adalah pendinding untuk kita tu kan. Tapi yalah benda tu kita kadang tak menjangka kan. Sebab saya rasa saya baru sampai tempat tu. Dan saya kena pada hari yang sama. Bukan tempat syuting. Tempat yang saya datang, tempat location diorang tu, saya syutingnya esok. Hari ni saya sampai, so saya belum syuting lagi. Jadi saya jadi macam saya pergi tengok diorang dululah. Tapi tempat tu memang agak keras. Diorang cakap memang tempat tu agak keras. Sebab sebulan sebelum tu ada juga pelakon lain yang kena. Tapi taklah kata orang cepatlah masa dekat situ dah ada kan. Mungkin ustaz tu terus buang je. Mungkin Datuk boleh komen sikit mengenai baru-baru ni ada penerbit kata banyak pelakon tak nak beri kerjasama untuk mempromosikan filem mereka, drama mereka di media sosial sampai kata sanggup nak ambil pelakon kayu ke, kan diorang lebih committed untuk membantu. Macam pendapat Datuk ni bagaimana? Pada pendapat saya benda ni harus bagi seorang selebriti itu, seorang pelakon itu mempromosikan drama ataupun filem yang dia buat. Sebab itu adalah kerja. Mereka sudah membayar kita dengan hasil kerja kita. Benda tu hanya posting tu saya rasa tak adalah pun masalah pun, hanya letak dan caption pun dah bagi, hanya post saja. Jangan berkira sangatlah benda-benda macam ni. Kalau nak dikatakan kenapa saya tak nak ambil artis lama sebab tak nak posting. Saya kena ambil artis kayu. Bermaksudnya dia dah memudaratkan industri seni. So bila ambil pelakon kayu nanti drama tu tak ada kualiti. Ambil pelakon lama berkualiti tapi ada berat perangai yang tak nak post. So benda tu kena give and take lah. Sebagai seorang ahli seni, korang kena ada give and take. Sebab alasan mereka mungkin sebab kau tak bayar aku untuk promote dekat IG, kerana IG mereka tu mereka anggap tu sebagai aset. Macam Datuk sendiri bagaimana? Datuk berkira tak soal tu? Masalah dia sekarang ni benda tu adalah lakonan kita.
cerita kita yang berlakon. Bukan benda tu kosong ataupun produk orang lain, hasil orang lain kita post. Itu mungkin salah lah kan. Tapi ini adalah hasil kita sendiri, kita yang berlakon sendiri. Apa salahnya kita post? Tak ada masalah pun. Sebab benda tu memang kita sama-sama buat hanya untuk promosikan saja. Tak ada apa pun. Nak katakan payment, masa nak deal, boleh je deal. Berapa payment? Oh, saya nak ni 3,000, 4,000, 5,000. Producer ikut. Kena bayar. TV station nak. Kena ikut juga, macam mana pun kena ikut, kena bayar. Tapi takkan benda-benda macam ini pun nak berkira. Itu sebab kalau terlalu manja sangat. Sekarang ni saya terang artis sekarang ni sangat terlalu manja. Tak macam artis dulu-dulu. Sekarang ni terlalu manja sebab mengikutkan kepada review IG, followers IG kan. Walaupun berlakon kayu pun tetap juga bayar mahal. Yang artis yang lama-lama ni dipinggirkan sebab benda-benda macam ni lah. Saya rasa semua artis-artis lama semua dah ada IG. Daripada tak ada, diorang buat juga IG sebab dia nak kena ikut peredaran masa supaya diorang boleh synchronise-kan dengan artis-artis sekarang. Kena ikut peredaran juga. Tak ada masalah pun, tapi sebab dia terlalu manja dan ada kroni-kroniism ni. Kau lah, ni puak kau, ni puak kau, ni geng kau. Aku nak syuting, aku geng kau je. Jadi benda-benda macam ni, salahkan dia orang ni jugalah sebab dia korang yang manja kan. Siapa suruh? Kan? Ada muka. Alright. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Okey, alright.